Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cubaan, 1, 2, 3, cubaan, subhanallah. Misalnya kita buat di luar kawasan ni, macam tu lah. Damai ya. Cuba testing lagi sekali, 1, 2, 3, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, habis dah overview, habis dah. Habis dah overview. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Dah duduk dah, okey. Dah duduk dah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita terus pada sesi soal jawab. Lain tak ada tadi, dia interrupt. Okey, saya dah duduk dah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Boleh tahan lah poneknya. Baik, berbalik tadi, kita sambung berhenti dekat cara melihat. Cara melihat kan? Melihat apa kejadian yang Allah berikan. Setakat hari ini, kalau kita lihat kepada ciptaan, saya tak jumpa lagi konsep kita nak komplain. Ada orang nak komplain pokok ke? Ada orang nak komplain pokok ke? Tak ada. Allah jadikan alam, ini bukan untuk dikomplain. Saya kena pakai silau. Okey. Baik, Allah jadikan alam ni bukan untuk dikomplain. Allah jadikan seluruh alam ni bukan untuk dikomplain. Sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Mari tengok poin saya nak katakan. Tadi ada minta tip macam mana nak kuat hati. Bagaimana nak kuat hati? Kita faham dah dengan kita amalan-amalan seperti zikrullah. Hanya dengan ingat Allah hati jadi kuat. Soalan, bagaimana yang dikatakan ingat Allah? Bagaimana? Bagaimana yang dikatakan ingat Allah? Minta maaf tu. Saya buka ni saya silau. Sebab sini cuaca apa, matahari dia direct. Saya kena pakai balik. Baik, macam mana? Pagi ni kita praktikal. Sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tadi saya dah tunjukkan satu round kan? Satu round bagaimana kita nak melihat. Lihat ciptaannya, okey? Melihat dan fikir, okey? Tip untuk kuatkan hati hanya dengan ingat Allah, hati jadi kuat. Okey, bagaimana kaedahnya? Setiap kejadian nampak Allah, okey? Alhamdulillah, bantu share dulu. Tadi kita dah terputus, bantu share biar ramai sahabat kita dapat tengok balik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah terputus tadi. Bantu sebarkan dulu. Bantu sebarkan, like and share, insya-Allah. Baik. Kita terputus tadi, so jalan-jalan tadi nak sampai ke tempat ni lah. Nak duduk kat sini. Daripada sana berjalan tadi, ke sini ah. Turunlah 10 kilo. Baik, tadi nak kuatkan fitness kolbu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Satu poin ni, subhanallah. Kita nak bagi satu poin yang ringkas, tepat dan padat sebab kita ada masa yang sangat singkat. Ya betul, Puan Ummu Harif, dunia letak di tangan, jangan di hati. Okey, lagi. Bagaimana kata conclusion dia? Conclusion dia. Yang dikatakan nak kuatkan hati ni. Kalau kita buat ni, subhanallah, Allah akan kuatkan hati kita. Allahu Akbar. Dia hasil daripada pemahaman tadi. Pemahaman, lihat semuanya dengan nama Allah. Lihat kejadian dengan Allah. Tadi contoh kita tengok alam. Kejadian kan. Kita tengok bagaimana keindahan taman ini. Ya, pokok, tasik, rumah, semuanya blend. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling penting turun nafsu, jangan turun lemak je. Lemak turun, nafsu tak turun. Dia makin jadi slim, makin nampak aurat. Biasa tak? Dulu pada masa badan besar-besar, pakai longgar-longgar. Bila dah badan dah kecil, tunjuk aurat. Tu lemak saja turun, tapi nafsu tak turun. Kuatkan zikir. Macam mana kuatkan zikir tu?
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengok kebesaran Allah, ya. Pandang setiap, okey. Lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kurus sikit pun nak tunjuk ke orang kan. Pantang kurus sikit tunjuk ke orang dah. Masa badan besar malu. Badan kecil dia tak malu. Sebab apa? Supaya orang puji. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Jawapan dia satu. Satu je. Satu ni jawapan membuktikan kita melihat kebesaran Allah, kita akan memuji Allah. Apa dia? Itu dia. Jangan komplain. Itu saja. Nak kuatkan hati, jangan komplain. Hidup, melihat kejadian, kalau dah tengok dengan nama Allah, jangan komplain. Kuatkan hatilah tu. Tadi kita tak komen kan? Kita tak komen sikit pun. Itu mana tak komplain tu. Kita tak komplain. Pokok ni sengit ke? Pokok ni ada daun ke? Pokok ini rendah tinggi, situ tinggi, sini rendah, batu tak teratur susun. Kita tak komplain. Mana ada kita komplain alam ni? Ada kita komplain? Ada kita komplain awan? Ada kita komplain? Tak ada. Malah kita akan puji. Subhanallah. Padahal apa yang kita nak puji? Pokok. Kita nak puji pokok ke? Kita nak puji daun ke? Kalau tengok dari sudut akal, daun, pokok semua ni ada dia punya perbezaan dia. Jangan komplain. Nampak tak? Jangan komplain. Wa imma apatah lagi komplain kejadian manusia. Manusia ini sebaik-baik kejadian. Berapa ramai isteri komplain suami. Berapa ramai suami komplain isteri. Berapa ramai pekerja-pekerja komplain bos. Komplain. Habis Ustaz, kalau dia buat salah jangan komplain. Buat salah bincang. Tegur. Bukan komplain. Komplain ni dia akan merendahkan. Kalau bincang lain. Kesilapan itu kita bincang, kita betulkan. Suami malas, betulkan, jangan komplain. Apa ni malas? Sebab yang izin dia malas Allah. Allah yang buat. Allah izinkan jadi kebaikan dan keburukan di atas muka bumi ni. Berapa ramai kita komplain? Sebab tu hati lemah. Anak bising komplain, anak bawa sepah komplain. Komplain je. Suami nak kahwin lagi komplain. Apa yang tak cukup lagi? Complain and blame. Perkataan kata complain. Kita banyak komplain, confront. Jangan. Komplain takkan buat kajian kes. Kajian kes itu kita panggil, kita merenung, bukan komplain. Kita melihat kalau kesilapan, kita renung kesilapan. Kita kaji. Nampak tak? Kita kaji. Iya. Panas komplain. Sejuk komplain. Lapar komplain. Lapar lah. Semua nak komplain. Iya Tuan Abdul Hafiz, dia punya pergi 300 km. Tapi yang simple itulah ramai orang tak boleh nak buat. Ustaz ceramah garang, komplain. Ustaz ceramah slow, komplain. Ustaz datang lambat, komplain. Semua nak komplain. Apa ni? Macam ni ke orang agama? Allah, kerja nak komplain je. Nampak? Salah menyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Komplain dan marah dah macam biasa. Ya, inilah fitnah akhir zaman. Iblis berjaya membuat satu paradigma, satu ideologi. Komplain is life. Komplain itulah kehidupan katanya. Allahu Akbar. Nampak? Sebab tak kena. Hidup ni macam-macam sebab tak kena. Jadi sebelum kita nak komplain, so kita kena lihat dulu. Berpeluh komplain. Ya.
Tu habis takkan tak boleh komplain. Jangan komplain. Habis tu kita kaji masalah. Kita bincang. Kita renung. Dalam agama dipanggil muhasabah. Muhasabah. Nah, sebab tak jadi. Tak benda yang terjadi. Ma khalata haza batila subhanaka faqina azabannar. Tak nak banyak cakap dah. Bagus. Jangan kita diamkan pula. Kena faham ya. Kita tukar komplain itu kepada solution. Kita tukar komplain kepada pujian. Atau kita tukar komplain kepada perbincangan. Musyawarah. Musyawarah. Tapi nak musyawarah macam mana? Hati dah sakit. Nak bincang macam mana kalau hati dah marah? Nak bincang macam mana kalau hati dah parah? Dengan keadaan dunia yang tidak dapat. Dia berkehendak. Dia banyak menuntut hak. Meminta. Allahu Akbar. Nah, jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita tidak komplain alam, sebab tahu semua dari Allah. Alam manusia kita komplain sebab kita ingat alam manusia dari kita. Alam kejadian kita tak komplain. Kita tak berani nak komplain kerana kita nampak kejadian ini milik Allah. Tapi diri kita milik siapa? Isteri kita milik siapa? Anak-anak kita milik siapa? Perniagaan kita milik siapa? Semua yang ada di keliling kita milik siapa? Itu semua ada. Itu semua nikmat milik Allah. Innal ham. Dalam talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdak. Innal hamdak. Wa ni'matak. Laka wal mulk. La syarika lak. Innal hamdak. Semua nikmat ni, wa ni'matak, semua pujian dan semua nikmat, laka wal mulk, kepada Allah. La syarikalah. Allahumma salli ala Muhammad. Berpusing pula dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu namanya tip untuk kuat hati. Jika dah jelas pihak pentadbir pemimpin kita buat salah, tegurlah, bukan komplain. Buat salah, tegur direct, jangan menyalah. Sekarang ni bila pentadbiran salah, kita menyalah. Apalah pentadbiran ni tak guna, baik nama ustaz. Contoh kalau pentadbiran tu ustaz, kita akan sentuh peribadi dia. Kita akan wujudkan provokasi. Kalau misal kata dia tetap kita jumpa, sebab tapi hati dah sakit, macam mana nak bincang? Dia tak dapat apa yang dia nak. Pentadbiran dah salah tapi hati sakit. Contoh. Jadi maknanya bila kita lihat kesilapan, kesalahan dalam Islam, Allah suruh perbetulkan dengan teguran. Tegurlah. Jangan takut. Tegur. Tuan, saya nak bincang sikit. Ya. Saya lihat tuan ada buat macam mana, apa pendapat. Jangan marah, jangan gaduh lah. Dengan nama Allah kita bercakap. Dengan nama Allah kita bersuarakan pendapat. Nampak? Jadi kesilapan itu ujian. Kesilapan pentadbiran itu ujian bagi kita untuk menegur atau kita memberontak. Nampak? Biasanya kita akan ambil langkah memberontak. Memberontak. Sebab tak nak bincang. Kita tak nak bincang. Kita akan merungut di belakang atau menyalahkan atau cari kesalahan dia. Kenapa dia boleh buat silap? Oh, patutlah dia ni ustaz tak boleh pakai. Sebab tu dia boleh buat silap. Dia cari kesilapan peribadi, kelemahan peribadi untuk menghukum kesilapan itu. Ini satu tindakan yang tidak amanah. Kalau dia buat silap, kita tegur direct kesilapan dia. Jangan kita kaitkan dengan permasalahan dia. Kalau isteri, nyawa ni mana ni? Itulah pemalas memang. Dia mula nak kaitkan dengan peribadi. Tidak boleh sidang jemaah mata Allah SWT. Tidak boleh kita layan peribadi. Tak boleh. Peribadi ni banyak kelemahan. Kalau kaji, ustaz, boleh ke seorang ustaz buat macam ni? Jangan tanya boleh ke seorang ustaz buat macam ni. Kalau seorang ustaz buat salah, jadi tegurlah kesalahan ustaz itu. Jangan dibabitkan ustaz. Ustaz, seorang ibu, seorang ibu pula. Ustaz, seorang suami pula. Fokus kepada apa perbincangan kesalahan. Kalau salah dia A, betulkan yang A.
Benar. Kajian K macam kita ada Nazir tegur JK buat salah. Bila tak dengar terus resign. Okey, dia. Orang tak mau dengar, resign. Tu sajalah. Direct tegur ayah dia boleh? Tak boleh. Dia ada protokol. Seorang anak tidak boleh tegur direct mak ayah. Seorang isteri tak boleh tegur direct suami. Tak boleh. Tidak boleh. Tu protokol. Dia panggil adab. Tegur ni kena faham. Kesilapan seorang anak murid, guru. Dia ada kedudukan. Guru. Tak boleh. Jangan. Dia ada protokol dia. Peribadi tu banyak kelemahan. Isteri tak banyak tegur suami sebab nak taat. Baik, tegur dengan taat dua perkara. Protokol, taat tetap taat. Tegur ni bawa bincang. Jadi isunya bila kata dalam hati ni dia tidak fitness, tidak fit, tidak kuat, dia tidak boleh untuk bincang. Dia tidak akan tegur, dia akan bergaduh. Komplain dengan membebel sama ke Ustaz? Contoh bila anak bersepah. Sama. Komplain dengan berbebel sama. Jadi kalau anak bersepah, didik. Jangan komplain, didik. Kalau nak bebel, komplain, baik komplain. Bebel sama. Jadi pastikan kata-kata kita itu adalah mendidik. Mendidik. Tak boleh. Tak boleh, direct. Saya dengan guru saya, Datuk Salihuddin Omar Qari, seorang yang hebat dalam fasahah Al-Quran. Dia jadi makmum. Dia kata, imam baca tak betul. Tahu dia punya cara macam mana? Dia kata, nak tegur kalaupun kita dah ada ilmu, nak tegur imam yang tak betul baca, kita kena tengok dulu katanya. Kita kena buat kawan dulu. Buat kawan, dia tak kenal kita. Kita kena buat bincang dengan dia, buat minum. Dah okey baru cakap kesilapan. Punyalah. Kadang-kadang dia tak tegur pun. Sebab kadang-kadang kita bertegur dengan keadaan kita nampak diri kita hebat. Nampak diri kita hebat. Hati-hati. Isteri membebel, hobi kuat sangat lantas suruh nikah lagi. Lagi kuat bebel. Tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Sekarang ni masalahnya orang yang bebel, orang yang buat komplain, dia ada masalah tentang fitness hati. Oh ya ke Ustaz? Tengok apa yang bebel. Bebel perkara tentang kesusahan, kesilapan, komplain, ulang, ungkit. Masalah hati lah. Hati yang ada masalah, dia takkan ungkit. Tegur nampak diri kita baik. Ya, tegur cara beradab. Tegur dengan keadaan yang kita akur. Bukan tegur dengan nak nunjuk kita berilmu. Hati-hati. Sebab tu seorang anak tidak boleh tegur mak secara direct. Once sekali anak merasakan diri dia lebih tahu daripada seorang mak, maka dia telah hilang adab. Ilmu dia hilang berkat. Hati-hati. Sebab tu orang dulu ngaji tak tinggi. Tapi menjadi. Menjadi. Kerana barakah. Isteri dulu tak adalah berkejaya hebat. Tak ada pun. Duduk dapur. Buat simple je. Tapi namanya harum di langit tinggi. Nampak? Harum di langit tinggi. Contoh ada soalan tanya saya tentang isteri. Saya tak sempat nak jawab secara direct. Ustaz, isteri saya suka ngugut saya. Isteri saya suka komplain saya. Baik, begini. Kalau di saat orang komplain kita, orang tegur kita, orang buat satu kesilapan, kita jangan melihat itu dengan satu perkara yang merosakkan. Kita anggap benda itu sebagai teguran dari Allah. Dan kita kena didik pula isteri dengan keyakinan dengan Allah. Dia akan komplain, dia akan blame. Tapi buktikan bahawa kita ini bukan orang yang komplain. Jangan lawan kesalahan dengan kesalahan. Takkan selesai masalah. Isteri komplain kita. Kita nak komplain dia. Habis, samalah. Awak pun sama. Tak jadi. Tak jadi. Awak pun sama. Abangnya suruh pun tak buat. Dia dah jadi menyalah. Dia tidak mendidik. Mendidik, dia kena ada kebenaran. Dia kena ada fakta. Dia kena ada tindakan. Dia kena ada mendapat pertolongan pada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan hikmah tanpa gurih hati. Ya benar. Tapi kadang-kadang Tuan Raja Syarizal, ada teguran yang memang akan menyentap di hati.
itu sentapan. Sebab tu Nabi kata, kulil haq walau kana murran. Berkatalah benar walaupun pahit. Kita bukan nak menjaga hati sehingga kita menyimpan kebenaran. Contoh, perkataan yang kita sampaikan itu kadang-kadang memang akan mengguris hati dia. Tetapi bukan dengan perbuatan kita. Bukan dengan perbuatan kita. Dengan kita, itulah. Kita tunjukkan seorang isteri, hentak meja, marah. Konon-konon nak buat suami berubah. Kalau saya tak marah, suami saya ustaz, suami saya tak berubah. Tak jadi. Tak jadi. Jadi lisan, kalam kita ni, biar kalam yang betul-betul datang dari jiwa, menusuk dari hatinya, dari hati ke hati. Bukan dari body ke body. Body ke body tinju. Ajak tinju boleh lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, kalau isteri tahu hati dengan hati suami tapi masih menjaga tanggungjawab sebagai suami isteri, boleh ke macam tu? Sia-sia je. Sia-sia je puan Rusmah. Buat amal dalam keadaan tiada hati. Sia-sia je amalan tu. Sebab amalan kena dengan hati. Bagaimana kita tak suka dengan benda yang kita buat? Maknanya kita berada dalam kekeliruan. Hati kita masih dalam keadaan sangkaan. Kita masih terfikir kesalahan suami. Kita masih menganggap aku buat ni tak dapat apa-apa. Aku dah lama pendam dengan suami ni. Tak apalah. Tak apalah. Asal tak apalah buat kerana Allah. Ini talbis. Ini isteri yang ditalbis. Sebab apa saya cakap begitu? Begini. Dalam kaedah amal, itu amalan yang membawa kepada keadaan yang nikmat. Saya selalu ulang surah Baqarah 25. Pegang ayat ni. Ini kata kunci dia. Wabashiril lazina amanu wa amilus solihat. Sabarkan berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh. Maknanya, ketika dia beramal, suami itu kan amalan. Kalau dia beramal, mana mungkin dia tahu hati? Mana mungkin orang yang beramal, dia tahu hati dengan amalan itu? Sebagai contoh, solat. Sebab suami dengan solat tu makam dia ada kesan, ada persamaan. Contoh, solat. Dia cakap macam ni, Ustaz, saya dah tahu hati dengan solat ni Ustaz, tapi saya solat je lah sebab menjalankan tanggungjawab. Salah. Mana dia tidak solat dengan hati. Isteri tadi dia tak buat dengan hati. Hati dia telah dirosakkan oleh perkara-perkara dunia sehingga dia tiada hati dah. Allah halang hati dia untuk merasa nikmat dengan suami. Istighfar. Kadang-kadang orang anggap benda ni macam biasa. Kalau dah tahu hati Ustaz, kita ambil langkah tengah lah, kita cerai. Itu dah tahu. Ataupun nak buat macam mana? Dah tak buat apa-apa. Dia mula. Patutnya kena cek. Ya Allah, tahu hati. Ya Rob, bagi balik hati ni ya Allah. Asia tak pernah tahu hati dengan Firaun. Tak pernah. Asia tak pernah tahu hati dengan Firaun. Bukti Asia tak tahu hati dengan Firaun. Asia boleh bercakap dengan lembah lembut lagi. Menyebabkan Firaun tak jadi nak bunuh Nabi Musa AS. Orang tahu hati tak boleh cakap dengan lembut. Dia cakap dengan bang, minum. Dia biasa, dia satu nada dia. Dia tak ada bang. Minum bang. Dia ada lingguk, dia bang, minum bang. Tu dah ada tu. Saya tahu hati sebenarnya. Dia tunggu masa lah, tunggu masa. Tak boleh. Macam mana seorang ibu nak menegur anaknya? Tegur dengan doa. Jangan tegur direct. Tegur dengan doa, bawa bincang. Kalau tak biasa borak dengan mak, bukan jenis yang berborak-borak, jangan buat. Nanti Kang, mak marah, mak kecil hati, tanggung. Kalau dah terbiasa dengan mak, dah biasa ada dual conversation, musyawarah, tu tak apa. Dan kalau mak bagi peluang untuk tegur, bawa tegur. Kalau mak tak buka ruang untuk tegur, jangan mandai-mandai. Mentang-mentang lah anak ni yang paling berjasa dengan mak, dia tegur mak sedap rasa je. Jangan. Lain kalau mak kata gini, mak terima teguran kamu, apa-apa mak salah, tegurlah mak. Kalau mak cakap tak apalah, kalau mak tak cakap, jangan buat. Jangan buat. Tegur dengan doa, tegur dengan tindakan, jadikan sebagai anak yang taat. Sebagai mak nanti tengok, sehingga mak tu rasa beruntung dapat anak yang taat, walaupun keadaan mak itu tidak seperti apa yang agama nak. Nampak? Sebab Allah kata bir walidaini ihsana, berbuat baik dengan mak ayah. Kena ingat tu.
Dia berhemah ni bukan dengan kata-kata lembut. Berhemah ni bukan dengan kelembutan. Hemah yang dimasukkan adalah tegas, tepat dan jelas. Tegas, tepat dan jelas. Bukan dengan lemah gemalai. Bukan. Ramai orang silap dengan lemah gemalai. Dah. Teguran daripada Allah Ta'ala, Allah bagi direct. Sakit. Itu teguran. Tapi hikmahnya, Allah letakkan kesakitan itu ada jalan penyelesaian. Nampak? Jangan kita ingat hikmah itu adalah dengan kelembutan. Tidak. Hikmah ni maknanya dia kena tahu keadaan. Dia kena jelas dalam penyampaian. Tegas dalam menyampaikan. Tegas ni maksudnya, kalau kita tegur tu perkara yang salah, salah lah. Ni salah ni. Dia tak ada, alah bang, bolehlah bang, kali ni je bang. Kali ni je bang. Kali ni. Lepas tu, dalam kali ni, dah 100 kali dah kali ni tu. Tak boleh. Contoh seorang anak, dan ni hikmah ni. Bila tengok anak tengah main kat longkang, nak masuk longkang, ni kata ayah saya dia bagi tahu saya, dapat pada guru-guru ayah saya. Anak nak masuk longkang, kita nak tegur dengan hikmah tu maksudnya apa? Dengan rentap anak tu sebab nak masuk longkang dah. Itu nama hikmah. Nak masuk longkang dah. Takkanlah nak longkang tu. Sayang sangat kamu. Tergolek dia kat dalam tu. Nampak? Jangan. Jadi rentap dia sebab dah dekat dengan kemudaratan. Tapi kalau belum sampai, kita bagi nasihat. Kena bagi nasihat lah. Berulang kali. Nah? Berulang kali. Macam suami-suami. Kena tegas dengan si isteri. Tegas. Tegas bukannya tunjuk garang, tak. Tegas dengan hukuman. Kalau hukum tu tak hukum lah. Ni kan isteri cakap sikit dah. Okeylah. Tak boleh. Allahumma salli ala. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Amalan kena syirik dengan hati. Pasti, saudara. Benar. Jadi, surrender pada tempat yang salah tak boleh. Kita tak boleh mengalah pada tempat yang salah. Mengalah. Akui saja kesilapan kita. Perbetulkan sebab kita nak masuk ke syurga. Suami yang baik adalah suami yang sering menegur isteri dia. Itu suami yang baik. Bukan membiarkan. Isteri yang baik adalah isteri yang bersedia untuk ditegur. Bang, tegur saya bang. Marah saya bang. Tu. Untuk betul diri sendiri lebih mudah pada nak betulkan. Untuk betulkan diri sendiri lebih mudah. Ya, Puan Rina, time ada meminta-minta. Time tak ada meminta-minta. Time ada mengada-ngada. Itulah dia. Tak boleh. Okey, berbalik pada isu kita tadi. Nak kuat hati, fitness kolbu. Adalah jangan banyak komplain. Allah. Pusing-pusing benda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Melihat kepada kebesaran Allah, itu tiada istilah komplain. Kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, apabila kita melihat dengan kebesaran Allah, maka tiada istilah komplain. Tiada. Ingat marah orang? Allah. Betul tu. Tawar hati tak ada istilah. Dalam amalan tak ada istilah tawar. Maknanya kalau tawar, maknanya itu bukan amalan. Itu lebih kepada ikut perasaan. Amalan ni makin kita buat, makin akan dapat dipanggil halawatul iman. Kenikmatan, kemanisan dalam iman. Sebab dia ada 3 perkara. Kalau kita kaitkan dengan solat. Qauli, qalbi, qauli, fi'li. 3 perkara ini kalau sempurna, dia akan mendatangkan kenikmatan di dalam beramal.
Amalan ni makin lama makin nikmat, makin lama makin asyik, makin lama makin indah. Itu amalan. Kalau rumah tangga itu jadi rumah tangga yang banyak amalan, maka rumah tangga itu makin lama makin indah, makin nikmat. Kalau perniagaan itu perniagaan yang penuh dengan amalan, maka perniagaan ni makin lama makin indah, makin nikmat. Kalau hidup dia itu seluruhnya itu penuh dengan amalan, maka makin indah, makin nikmat. Tiada istilah perkara yang tawar-tawar, tak ada. Tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz kan seko. Oh, tak ada. Saya tak ada seko-seko. Kita tak main seko. Kita main kebenaran, Puan Roha. Kata-kata kebenaran memang akan terseko dengan sendirinya. Kata-kata kebenaran akan terseko dengan sendiri. Kadang-kadang kata-kata menyentak, tapi bila kita bertenang, kita dapat kata-kata itu menyedarkan kita balik. Benar, benar Puan Salimah. Itulah kata-kata kebenaran. Kalau kita nak berkata kata yang benar, jangan mainkan perasaan. Jangan janjikan bulan dan bintang. Jangan janjikan bulan dan bintang. Kita janjikan kebenaran. Kebenaran apa? Iaitu orang-orang yang menerima akan qada dan qadar. Kekuasaan dan ketentuan daripada Allah SWT. Terima. Terima. Jadilah kita orang yang berguna. Berguna ni maknanya di sisi Allah kita akan menerima segala kehendaknya. Di sisi manusia kita tidak banyak menyusahkan orang lain. Itulah orang yang berguna. Malah kita banyak memberi manfaat pada orang lain, malah kita sanggup bersusah-susah untuk orang lain. Allahu Akbar. Kebanyakan hubungan anak-anak kurang berkomunikasi dengan mak ayah, leka dengan handphone. Baik, leka dengan handphone ni ada sebab dia tu. Kena perbetulkan dari segi hubungan dulu. Baik. Tegur dengan doa ni maknanya mengadulah pada Allah. Ya Allah, perbetulkanlah kesilapan. Ya Allah, perbetulkanlah kesilapan apa yang berlaku pada mak ayahku. Baik, ini satu perkara untuk anak-anak. Baik, seorang isteri. Seorang isteri kalau nampak mak ayah dia salah, maka tak ada tanggungjawab pada isteri untuk membetulkan mak ayah. Apatah lagi pada suami. Tapi kalau seorang isteri nak mak ayah dia jadi baik, maka jadilah seorang isteri yang solehah. Kalau betul sayangkan mak ayah. Kadang-kadang sayangkan mak ayah tapi bergaduh dengan suami sendiri. Tak jadi. Sebab anak yang solehah itu memberi kesan kepada mak ayah. Kerana doa anak yang soleh, Nabi kata. Bila doa anak yang soleh, mudah-mudahan segala kesalahan mak ayah itu Allah ampunkan. Nampak? Jadi janganlah tambahkan lagi bebanan mak ayah yang tak pandai ni. Dengan kita pun jadi 2 kali 5. Buktikan mak ayah kita tak salah. Dengan menjadi anak yang benar-benar bertanggungjawab dengan Allah. Ya Allah, walaupun mak ya ayahku banyak salah, tapi aku berazam nak jadi isteri solehah. Jadilah isteri solehah. Kalau betul sayang mak ayah. Ini menangis-nangis sayang mak ayah dengan suami, dia hantam satu kali, bergaduh-gaduh dengan suami. Ini bukan anak yang solehah. Anak yang solehah itu dengan suaminya selesai. Itu kawan perempuan. Orang perempuan kalau nak jadi anak yang solehah, dia kena selesai dengan suami dia. Orang lelaki kalau nak jadi suami yang soleh, dia kena selesai dengan mak ayah dia. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tegur dengan doa, itu dengan perbetulkan amalan sendiri. Konsep tegur. Kita banyak, itulah konsep tegur Tuan Syafiq ni benar. Kita banyak pergi kepada kesilapan. Kita banyak membesarkan kesalahan. Kita banyak meng-highlightkan kekurangan. Tapi tidak mampu memberikan didikan. Seorang isteri tak mampu nak tunjuk contoh tauladan yang baik. Pendek kata, saya buat kesimpulan. Setiap kita ini akan terkesan dengan kesilapan orang sehingga lupa dengan tanggungjawab dan peranan kita sebagai hamba Allah. Setiap orang dia kena mainkan peranan masing-masing. Adakah ibu apa? Oh, Allah hilang. Hikmah bukan dengan kelembutan saja-saja. Benar, cikgu. Baik. Mana dah komen tadi dah hilang dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tegas. Saya dengan sisi saya sangat tegas. Jamak tu. Dengan anak-anak saya pun sama. Time kita ada perkara yang kita boleh bincang, kita negotiate. Tak ada yang kompromi, tak ada kompromi. Nampak? Ada kaedah dia.
Kaedah dia adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu kaedah dia. Ini kepimpinan ni, ilmu tentang kepimpinan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah, cantik tempat ni. Subhanallah. Share sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, cuaca dah semakin okey. Saya nak meneruskan perjalanan dan nak menamatkan kita punya bual bicara pada pagi ini, insya-Allah. Sampaikan kebenaran sampai. Bila tegan nanti muncung naik, tak apa, biar muncung naik sangkut baju tuan. Biar dia muncung naik. Sebab dengan kebaikan, dengan kelembutan tidak selesaikan masalah. Ya, dipanggil meremehkan. Anak sudah ketagih game. Dan dah ketagih game tu, tegas bukan garang. Kena faham, garang ni benda yang menakutkan, tegas tu benda yang jelas.